Assalamualaikum, saya Mizal Haris. Jadi, dalam tajuk serangan ideologi barat terhadap umat Islam yang akan dimulakan dengan penilaian terlebih dahulu, yang mana ia terbahagi kepada dua. Yang pertama, pendefinisian ideologi barat. Kedua, sejarah kemunculan ideologi barat. Kita akan mulakan dengan penilaian terlebih dahulu, yang mana kita akan sentuh berkenaan dengan iman. Mana iman umat Islam itu sendiri adalah sebagai sasaran pada serangan ideologi barat itu sendiri. Jadi iman bukan sekadar asas pembinaan diri bagi umat Islam, namun ia adalah landasan subuh yang memberi kekuatan kepada tamadun. Al-Quran menggambarkan iman sebagai tanah yang subur, sementara kekufuran dan kesyirikan sebagai tanah yang gersang. Pengertian ideologi barat itu sendiri adalah membentuk dasar pemahaman tentang dunia, nilai-nilai, tujuan dan tindakan yang berpaksikan kepada pemahaman barat itu sendiri. Dan ia merupakan suatu serangan yang bersifat tidak melibatkan unsur fizikal. Seterusnya, Al-Ghazwu Al-Fikr yang merupakan perang pemikiran yang ditujukan kepada pemikiran Islam. Jadi, ia membentuk kepada sebuah doktrin umat Islam yang langsungnya mempunyai kepentingan tertentu terhadap agama dan umat Islam. Perhatian westernisasi, ia merupakan gerakan yang menggalakkan kebangkitan berdasarkan konsep barat. Seterusnya, ia meleburkan kaum muslimin dalam corak pemikiran barat dan akhirnya mengeluarkan mereka dari nilai-nilai Islam. Pada sejarah kemunculan ideologi barat, terdapat zaman Umayyah dan Abbasiyah, terdapat pertukaran ilmu pengetahuan antara kedua dunia Islam dan barat. Dan akhirnya, pada zaman Al-Andalus, terdapat antara Islam dan Kristian dan terdapat pertukaran budaya pada ketika itu. Dan akhirnya, pada ketika zaman kolonial Eropah, bangkit kuasa kolonial Eropah, bahawa semuanya pemerasan dan penjajahan. Ketika zaman pencerahan Eropah, nilai-nilai sekular dan sains yang muncul daripada pergerakan ini mempengaruhi pemikiran di dunia Islam. Dan seterusnya, pasca Perang Dunia Kedua, terdapat proses globalisasi semakin mempercepatkan penyebaran ideologi barat melalui media massa dan teknologi komunikasi yang sangat memainkan peranan. Dan akhirnya, pada pasca Arab Spring, membuka ruang bagi pelbagai ideologi termasuk yang berasal dari barat untuk berkembang dalam ruang lingkup masyarakat. Terdapat pelbagai ideologi barat yang berlaku di Malaysia. Antara contoh yang kumpulan kami ambil ialah liberalism, sekularism dan juga humanism. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, liberalism membawa maksud fahaman atau benda yang mahukan demokrasi serta kebebasan. Dari sudut etimologi, membawa maksud bebas. Melalui sejarah, liberalism menggariskan panduan hidup untuk mewujudkan kepelbagaian gaya hidup dengan cara melindungi kepentingan dan hak kelompok minoriti agama, kaum, wanita, LGBT dan sebagainya. Di antara agenda golongan ini adalah untuk memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan melakukan kesamarataan semua agama. Humanism merupakan suatu konsep pemikiran yang memberikan kebebasan serta tanggungjawab untuk manusia menentukan corak kehidupan tanpa terikat dengan agama. Aliran humanism tidak mempercayai sebarang perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar seperti perkara gaib, kehidupan selepas mati, kewujudan syurga dan neraka. Hal ini adalah kerana golongan humanism lebih cenderung untuk memikirkan mengenai perkara yang boleh dilihat secara terus dengan mata kasar. Berikutan dengan konsep humanism yang diperkenalkan oleh barat ini, bermula pada abad ke-19 munculnya kumpulan etis iaitu golongan yang menolak sepenuhnya kewujudan Tuhan dan agama. Maka, suraturan lagi bersuluh bahawa aliran humanism yang dibawa dari negara barat ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Islam. Oleh itu, umat Islam perlulah diberikan didikan agama yang mencukupi sejak daripada kecil untuk mengelakkan diri daripada terjerumus daripada agama yang menyeleweng. Selain itu, sekularisme juga merupakan ideologi yang tersebar secara meluas dalam kalangan masyarakat Islam di seluruh dunia. Menurut Kamus Dewan, sekularisme membawa maksud fahaman, doktrin dan pendirian yang menolak atau memisahkan agama dengan ciri-ciri keagamaan daripada urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan hak lewat agama seperti pentadbiran awam. Sebagai contoh, ideologi sekularisme apabila secara rasminya telah mula menyerap masuk ke Malaysia apabila British memperkenalkan sistem residen selepas Perjanjian Bangkok 1874. Sistem ini telah melaksanakan dasar pemisahan di antara sistem pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja.
Sultan yang pada awalnya mempunyai kuasa mutlak ke atas kedua-duanya akhirnya hanya diberi kuasa untuk mengetuai hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab untuk mentadbir negeri. Bermula di sinilah amalan fahaman sekularisme mula menyerap masuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Malaysia yang masih kekal sehingga kini. Hal ini dapat dibuktikan apabila sehingga kini dasar Inggeris ini masih dikekalkan dengan pengasingan di antara dua kuasa legislatif dan eksekutif, pentadbiran dan pengurusan raja-raja yang hanya diperuntukkan kuasa dalam hal ehwal Islam dan istiadat Melayu. Secara ringkasnya, dapatlah difahami bahawa sekularisme merupakan suatu fahaman yang memisahkan di antara urusan keagamaan dengan urusan keduniaan. Kesan-kesan ideologi Barat terhadap umat Islam. Dia ada 3. Salah satunya ialah fenomena liberalisme. Fenomena liberalisme ini menyebabkan pelonggaran kepada batas-batas yang menjejaskan iman. Antara implikasi terbesar pemikiran liberalisme agama ialah mendiadakan sama sekali hukum hakam yang menggelincirkan iman seseorang. Selain itu, fenomena liberalisme dapat mengubah Islam menjadi agama kepercayaan semata-mata. Pemikiran liberalisme agama boleh menjadi punca kandungan agama Islam yang meliputi pelbagai aspek kehidupan manusia yang Islam. Hasilnya, Islam akan menjadi agama kepercayaan semata-mata hanya dengan beriman di dalam hati dan melafazkan 2 kalimah syahadat, maka ia dianggap sebagai mukmin sempurna. Sekali, fenomena liberalisme dapat mengubah persepsi umat Islam terhadap dosa dan azab neraka. Liberalisme agama cuba menjadikan iman itu tidak akan sekali-kali tergugat dengan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Fahaman ini adalah amat bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis berkenaan dosa dan maksiat. Okey, yang kedua ialah kesan fahaman humanisme terhadap iman. Islam, hubungan antara manusia dengan Tuhan iaitu agama, tidak terpisah dan tidak boleh sekali dipisahkan. Hubungan yang wujud adalah didasari dengan asas tauhid. Menurut Islam, manusia tidak mutlak dan kemampuan manusia adalah terbatas. Walaupun manusia mempunyai kelebihan, namun ia juga mempunyai banyak kekurangan dan secara fitrahnya manusia sentiasa terarah untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Okey, yang ketiga ialah kesan fahaman sekularisme terhadap iman. Fahaman sekularisme memberi kesan yang sangat mendalam terhadap kedudukan amal perbuatan di sisi iman. Ini kerana sekularisme cuba memisahkan agama daripada segala bidang kehidupan termasuk politik atau pentadbir negara. Fahaman seumpama ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam kerana Islam adalah adil mengagumi seluruh aspek kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif bin Muhammad Zainuddin. Okey, saya akan menceritakan langkah-langkah untuk mengatasi ideologi barat. Ada 4 langkah yang boleh digunakan. Yang pertama adalah pendidikan, media, kerjasama antarabangsa dan mengembangkan pemikiran Islam yang moden. Pendidikan. Baiklah, ini adalah langkah pertama yang boleh digunakan. Pendidikan dan kesedaran memegang peranan penting dalam mengatasi serangan ideologi barat terhadap Islam. Perubahan kurikulum dan menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam, latihan guru yang komprehensif untuk membentangkan bahan dengan terperinci, dan program mendidik pelajar supaya tidak berdendam di sekolah dapat membentuk pemikiran positif dan mengurangkan sifat stereotip. Selain daripada itu, ia juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang memartabatkan sifat toleransi, saling memahami antara satu sama lain dan menghormati agama dan budaya yang lain. Langkah kedua adalah dari sudut media. Mengatasi serangan ideologi barat terhadap Islam memerlukan media yang adil dan seimbang di mana informasi tentang Islam dibentangkan dengan objektif dan adil. Pihak media hendaklah bersifat lebih profesional dan beretika dalam setiap konteks yang disampaikan. Perkara ini menekankan pada informasi yang tepat dan menghindari stereotip yang dapat memperkuat tanggapan buruk. Latihan wartawan dalam memahami konteks budaya dan agama serta memperkukuhkan kerjasama dengan ahli agama dapat membentuk berita yang mampu ditertontonkan dengan lebih terperinci. Dengan memastikan informasi yang disampaikan lebih adil, media dapat berperanan sebagai sumber positif dan membentuk pemahaman yang lebih tepat dan mengurangkan serangan ideologi barat terhadap umat Islam.
Langkah terakhir adalah dengan mengembangkan pemikiran Islam yang moden dan relevan dengan zaman. Langkah ini memberikan penekanan pada pendidikan Islam yang mempromosikan keterbukaan, toleransi dan kepentingan dalam menjalani ajaran-ajaran agama. Mendorong pemikiran yang lebih luas dan inovatif di kalangan umat Islam serta memanfaatkan teknologi seperti TikTok, Facebook, Twitter dan juga Instagram untuk menyampaikan mesej keagamaan secara positif dan dapat membentuk naratif yang lebih seimbang dan inklusif. Dan secara kesimpulannya, ideologi Barat itu sendiri merupakan satu serangan halus yang dihasilkan oleh Barat bagi menghakis keyakinan umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenar. Dan pesanan Rasulullah SAW, kalian benar-benar akan mengikut jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sehinggalah jika mereka masuk ke dalam ruang biawak pun, kalian akan masukinya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Dan tindakan yang perlu kita ambil adalah pencarian ilmu bersumber Al-Quran dan As-Sunnah perlu dipergiatkan, dan seterusnya pemahaman terhadap sains, teknologi dan kemajuan intelektual perlu diintegrasikan dengan nilai Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip asas agama.